Bismillahirrahmanirrahim. وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه وخليله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung tafsir pada Jumaat Surau. Petang tadi tanya saya satu soalan, semua jawab. Sebelum kita mulai kuliah ini, sebab dia tanya, malam ni tak kuliah dekat Furqan kan? Dia nak darul. Lalu tuan tempat contoh. Bujang lagi ni, sebab ayat dia tahu. Ayat Allah dah tahu, bujang lain. Jadi kita kena utamakan dia. Dia tanya di sini, mohon Ustaz bagi pencerahan syarah hadis tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah kalian aku tunjukkan orang yang haram baginya tersentuh api neraka?" Para sahabat berkata, "Mahu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam." Baginda menjawab, yang haram tersentuh api neraka itu adalah orang yang hayyin, layyin, qarib, sahl. Semua ditulis dalam bahasa Melayu. Ejaan itu bunyinya Arab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Dan kandung dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti mana yang disebutkan tadi terjemahan. Cuma ada beberapa periwayatan tentang hadis ini. Ala ukhbirukum bima yahrumu 'ala an-nar. Mahukah aku kabarkan kepada kamu, maknanya beritahu kepada kamu tentang siapakah mereka yahrumu 'ala an-nar, diharamkan neraka akan atasnya. Bahkan dalam hadis juga disebut au tahrumu 'alaihi nar. Itu boleh diterjemahkan adalah ataupun diharamkan neraka atas dia. Kalau dibaca yahrumu alaihi nar, diharamkan neraka atasnya. Kalau dibaca tahrumu alaihi nar, api neraka diharamkan ke atas tu. Tapi makna sama tu. Dalam hadis yang lain dibaca biman yuharwimu, yahrumu, yuharwimu, tahrumu. Tiga lafaz tu. Tetapi di sudut makna hadis ini adalah, mahu tak aku bagi tahu kepada kamu calon ahli syurga maksudnya. Kerana kalau orang tu masuk syurga, tentu tidak ada situ api neraka. Jadi kata ulama, makna hadis Rasulullah adalah Nabi nak bagi tahu mereka-mereka yang tak masuk tidak diazab dalam neraka kerana mereka ini ahli syurga. Itu maksudnya. Lalu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli, seperti mana disebut tadi, itulah mereka-mereka yang memiliki akhlak. Sebab semua yang disebutkan itu adalah akhlak. Sebab dalam kitab ini disebut sebagai makarimul akhlak, makarimul akhlak, pada bahagian yang kemuliaan yang akhlak. Hayyinin, layyinin, sahlin, qaribin. Ada juga dibaca dengan lafaz qaribin, hayyinin, layyinin, sahlin. Ada juga tanpanya layyinin, sebab layyinin dengan hayyinin maksudnya hampir sama. Iaitu ala kulli hayyinin
sahlin qaribin. Dalam riwayat Imam Ahmad pula, sahlin hayyinin layyinin qaribin minan nas, ditambah ribu. Jadi yang pertama disebut Nabi hayyinin. Hayyinin maksudnya adalah seseorang yang mempunyai akhlaknya lemah lembut. Tidak banyak cakap, melainkan yang dicakap semua bermanfaat. Ini makna syarat. Ditanya tentang syarat itu hayyinin. Tak mau gaduh-gaduh, hatinya juga hati yang lembut. Itu hayyinin. Hayyin kembali balik pada sifat lawan dia. Kalau sekiranya hayyini ini hatinya lemah lembut, perwatakannya lemah lembut, tak suka marah-marah, tak suka mengandung domba, begitu juga tidak suka besar-besarkan isu, tak suka berkempen. Saya masuk. Sebab bila orang berkempen tu, mulut dia tak masuk lah. Bila dia dah, undilah saya. Dalam mimpi pun pula, undilah saya. Tak masuk. Jadi hayyinin, kata ulama-ulama kita, hatinya lemah lembut. Dan semua ni sifat-sifat mukmin yang sejati, ahli taqwa. Sebab Nabi kata tak sentuh hati. Tapi neraka tak menyentuh mereka. Dan hayyinin juga menunjukkan bahawasanya ia juga menghormati manusia. Siapa pun dihormat. Tak menyala, tidak tergesa, apatah lagi mencari kesalahan manusia. Itu hayyinin. Sebenarnya layyinin, seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Musa bagi dakwah kepada Firaun, qaulan layyinan. Mana layyin? Layyinan maksudnya adalah perbicaraan lemah lembut. Kalau dia lelaki bukan dia bercakap macam pondan cakap, itu maksudnya. Tetapi teratur perkataannya, ada sopan santun, hormat, memuliakan, merendah diri, dan lebih-lebih lagi layyinin pada tu. Satu pada perangai dia, yang kedua pada perkataan lidahnya. Maknanya tidak bercakap kasar, perbuatan pun tak kasar. Layyinin. Kalau disyarahkan lebih lagi, lebih dalam memang panjanglah. Seterusnya adalah qaribin. Ini adalah ba'inin. Ini dia adalah insan sebab dia mukmin, dia ahli taqwa. Allah pilih dia. Bila sahaja dia bersahabat, orang berkawan dengan dia, qarib. Orang nak berkawan dengan dia. Sehingga disebut sebagai kawan qarib. Kawan rapat. Apa dia? Kata ulama, semua adalah orang yang memiliki ketokohan kewilayahan. Qaribin jadi teman, jadi kawan. Sehingga dengan masyarakat apa peringkat yang dimiliki oleh qarib, musuh tak mau remuk dengan dia bila dah kemuliaan dia. Mudah bermusuh, tahu kemuliaan, tidak tahu ini nak memusuhi. Padahal sebelum musuhnya, qaribin dah berteman, berjawab bertanya, hingga masyarakat itu suka dia. Kalau dia diwakil rakyat, untuk contoh, semua masyarakat, Cina, Melayu, semua dia. Sebab apa? Kena dengan jiwa masyarakat mengambil kesempatan. Alim pun diwali Ahmad qaribin di kalangan manusia dimasukkan sejauh masyarakat. Bila dia bersama orang kedudukan, dia pandai. Yang rendah ada dia muamalah ibu qaribin sehinggalah kaya pun suka dengannya, orang pun suka kawannya, yang janda pun suka dengan dia. Nampak? Qaribin apa pun tanya dia, malam ni siapa? Orang lain sebab dia. Jadi
dia percaya dengan orang qaribin, orang yang terpintu. Kemudian ada orang itu memudah lawan kita, lalu dia kita formula tak macam mana nak settle dia bantu kita ini hilang dan melalui dia sahlin bahkan menghilangkan jiwa kita. Itu disebut dari Rasulullah SAW, ingin qarib minan nas sahlin. Jadi kita kena ingat semua adalah sifat ahli syurga. Tentu dia seorang iman dengan iman jadi dan takwa. Orang macam ni kata berkawan dengan seorang berbincang dengan kita tanya dengan dia punya itu dijawab dia tak kita kesempatan suka dan cara ini semua seperti mana kita para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa dia menjadi sahabat, ciri-ciri yang semua melekat diri dia sahabat. Kerana tidak akan dikatakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum tu'an dengan ada yang ini. Ulama kita maksud kepada mafalafah adalah kalau Rasulullah nak mau tak kepada kamu amal-amal akhlak bahkan kamu juga mahu, tapi Rasul tak begitu. Tapi yang lain menyebutkan agar umatnya para melihat neraka jangan melihat. Jadi makan sesuatu yang layakkan mereka ke itu yang Rasulullah SAW pun tentang yang neraka. Dan begitu juga Rasulullah SAW mengaitkan di sini tidak sentuh maksudnya tidak masuk ke dalam neraka jahannam. Bertanya itu jodoh yang kita itu. Mesti nanti dia terima kasih dah Ustaz dah calonnya. Kita kembali pada tafsir yang ke-8. Ada kirang yang tidak sampaikan lagi. Di mana Allah Subhanahu surah Sad ayat yang ke-8. Billahi minasyaitonir yuriduna liyudhhiru bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. Itu berkehendak. Ini dalil di sudah akidah Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar pencipta manusia, dia pencipta kehendak. Lalu Allah Subhanahu wa taala pasangkan pada manusia sifat kehendak tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala beri kita kehendak agar bergeraknya satu dorongan kepada kebaikan ataupun kepada keburukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala campakkan yang dikurniakan kepada kita iradah, kehendak, seperti mana disebutkan yuriduna. Siapakah yuriduna dalam ayat ini? Di kalangan orang-orang kafir, di kalangan orang-orang ahli kitab, di kalangan orang-orang musyrik, itu semua termasuk yuriduna. Mengapa agaknya? Kerana mereka mahu apa di sini? Liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Sungguh-sungguh mereka mahu memadamnya cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Kalimah liyutfi'u pada huruf lam, tapi lam di sini mazidah ataupun zaidah sebagai tambahan. Bila menjadi tambahan, jadi maknanya yuridu nak li. Makna bersungguh-sungguh buat apa saja jalan, kaedah, cara untuk memadam. Sebab kalimah liyutfi'u adalah al-itfa'.
Al-ittifaq maksudnya adalah memandang api, memandang pelita dengan cara meniupnya ataupun apa saja cara agar api yang menyala itu terpadam. Itu maksudnya. Jadi sungguh-sungguh orang-orang ini mahu memadam. Sebagai ulama kata, liyudfi'u bermaksud mereka bersungguh-sungguh mahu menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Nurullah. Apa maksud nurullah? Islam. Yang lain Al-Quran. Yang lain Nabi Muhammad SAW. Yang lain dakwatul Islamiyah. Jadi ini adalah orang-orang kafir yang mana mereka mahu agar Islam tak tersebar. Agar Islam tak berada di atas kepala mereka. Agar Islam tak memerintah mereka. Itu semua dengan maknanya. Kalau sekiranya ada dakwatul Islamiyah, mereka akan halang dakwah tersebut. Sekiranya ada Rasul yang berdakwah, mereka akan cuba menghalangnya. Kalau perlu bunuh, kalau perlu memerangi, mereka akan perangi. Tetapi mengapa disebut dalam ayat ini dengan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka? Disebabkan semuanya bermula daripadanya perintah mulut juga. Perangi dia, maka mereka akan memerangi seorang Nabi, seorang Rasul. Itu yang ada dalam Islam yang telah kita pelajari tentang jihad fisabilillah, kerana mereka yang memulai memerangi Islam. Kita tak pernah memulai, kita tidak pernah memulai, mereka yang memulai. Kita hanya memulai dakwah. Kita tak memulai peperangan. Sehingga Allah perintah waqatilu fi sabilillah, perangi mereka. Barulah kita yang memulai. Itu kerana daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau bukan daripada Allah, kita tidak pernah memulai peperangan, mereka hanya memulai dakwatul Islamiyah. Jadi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, sungguh-sungguh mereka berusaha dengan apa saja daya upaya mereka untuk Islam tidak ada di bumi ini. Itulah kalimah Islam menunjukkan taukid, penegasan yang sungguh-sungguh mereka tidak mahu Islam. Begitu. Kalau berkaitan dengan Quran, tidak mahu Quran tersebar. Kalau berkaitan dengan Nabi Muhammad, sembunyikan kisah Nabi Muhammad. Pada kisah Muhammad, tutup. Di kalangan kitab cerita begitu. Termasuk mereka. Allahu, sedangkan Allah mutimmu nurihi, tetap Allah Subhanahu wa taala tetap juga mengunggulkan, tetap juga membiarkan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala dia dan mutimmu nurihi, membiarkan, makna menetapkan akan agama itu, sehinggalah kalau sekiranya Islam diperangi, mereka tidak akan pernah memenanginya. Itu maksud. Sebab Allah Subhanahu wa taala yang nyalakan Islam, yang mana nyalaan itu disebut sebagai nurullah, dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa di antara manusia yang boleh memadam cahaya Allah setelah Allah yang menyalakannya? Yang lain pula, wallahu mutim nurihi, menunjukkan Allah juga berkehendak. Jadi soalannya, mereka ada kehendak, Allah Subhanahu wa taala ada kehendak. Lalu soalan, siapa di antara manusia boleh memecahkan kehendak Allah atau kehendak Allah? Mana ada kehendak Allah? Manusia dengan kehendaknya semua berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala, wallahu mutimmu, juga bukan sekadar Allah tetapkan, dia sempurnakan cahaya ini. Jadi oleh kerana itu di sudut akidah Islam, jangan kita beranggapan satu ketika Islam akan hilang, akan lupus di atas muka bumi. Itu salah di sudut akidah dari Sunnah wal Jamaah. Ada orang kata begitu, nanti Islam dah tak ada dah. Kita tanya, siapa kata? Nabi kata. Nabi kata apa? Nabi kata bahawasanya nanti di atas muka bumi dah tak ada agama dah. Islam dah tak ada dah. Dia baca hadis dah habis tu. Nabi kata, tidak ada Islam lagi, melainkan namanya ada. Apa maksudnya? Islam itu zat.
Dia tak akan pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Islam itu masih ada, didengar orang, dikenal orang. Amalan Islam pada manusia ketika itu dah tak ada. Tetapi kata ulama, ini tanda-tandanya kiamat besar. Apa maksudnya tanda kiamat besar? Hampir nak kiamat. Ketika itu orang mukmin, maksudnya tak ada orang mukmin. Yang ada orang kafir, yang ada yang bertajud. Cuma pertanyaan, mereka ini pernah dengar ke Islam? Ya, betul. Haji Rasulullah SAW mari cucu tanya datuk. Dia tak tanya bapa, tanya datuk. Apa itu Islam? Islam agama dulu-dulu. Orang dulu-dulu ada nama Islam. Maknanya datuk dia pun pernah dengar Islam. Boleh dijawab, cuma dah tak ada amal. Seperti mana kata Rasulullah SAW, Quran itu diketahui. Quran, sebuah kitab wahyu, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma manusia dah tak baca. Tak dijadikan pedoman dan rujukan. Itu betul. Maknanya Islam tak pernah terpadam. Jangan kita katakan nanti Islam dah tak ada di dalam muka bumi. Kita kena tahu Islam itu agama, bukan manusia. Kalau masalah, bukan masalah Islam. Kalau kata buatnya jahat, bukan memalukan Islam. Tak ada kaitan langsung di sudut akidah. Terkesan pada Islam. Islam itu agama. Jadi kalau buat salah, pada manusia yang buat salah tu. Tidak adanya kesan pada Islam itu sendiri. Kenapa? Islam itu agama Allah Subhanahu Wa Taala, nurullah, yang tak terkesan dengan apa-apa langsung daripada kebaikan ataupun keburukan. Tak terkesan. Sebab Islam itu bukan manusia. Dia agama. Inna din indallahi Islam. Dia bukan manusia, bukan ada kepala, bukan ada rumah. Dia perlu diketahui di sunnah dan di sunnah ulama sebab di antara orang akhir zaman banyak menyebut salah Islam. Orang ni sekarang-sekarang kata buat malu Islam. Tidak ada kaitan langsung dengan Islam. Yang malu tu mempunyai diri. Kita kata penganutnya. Bukan Islam tu sendiri. Itu diserahkan dalam sunnah ulama. Itu pasal agama Islam tak boleh dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Tak ada bandingan. Kalau ada bandingan, orang akan tengok. Kalau bab ni, agama mana yang lebih baik? Kalau bab ni, agama mana lebih baik? Itu buat perbandingan. Itu salah di sudut akidah. Islam jangan masuk list untuk dibanding-bandingkan. Orang hari ini macam tu. Jadi jangan sebut begitu salah. Contoh dia kata di Turki, Islam di Turki dah runtuh. Pada zaman Osmaniyah. Tak pernah runtuh pun Islam yang jatuh. Itu kerajaan Osmaniyah, bukan Islam. Tak faham itu. Kena orang share dalam TikTok lah, YouTube, video-video pendek. Sebab dia tak puati orang parking salah. Tong sampah depan rumah. Lepas tu pak lebay, dia kata malu pakai lebay atas kepala tapi memalukan Islam. Orang tu nak buat konten tapi tak betul, dia sudah akidah. Mana dia pun ada problem memahami Islam ni. Okey. Walau karihal kafirun, kalimah waw bukannya makhluk ataupun nampak. Ikut ayat sebelum. Tapi waw di sini maksudnya adalah in. In itu maksudnya sekiranya. Apa maksud sekiranya? Sekiranya orang-orang kafir inilah niatnya, maka mereka tidak akan pernah berjaya selama-lamanya. Apa maksudnya? Dia nak padam, dia nak sembunyikan, dia nak sesatkan, dia nak itu, dia nak ini ke atas Islam. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wallahu mutimmu nurihi. Maknanya Islam itu mantap, tak pernah berubah. Kenapa agaknya? Sebab Islam agama yang dianuti oleh seluruh makhluk tiada alam semesta ini. Jadi burung pun Islam atas ketundukan ibadah. Bukan kita kata burung pun beragama Islam. Bukan, sebab Islam itu tasbih, dia hanya tunduk kepada Allah. Yang beribadah kepada Allah. Itu masuk Islam. Itu keseluruhan. Oleh kerana itu, di sudut akidah, semua itu, semua apa maksud semua tasbih? Semua tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apa dalilnya? Allah kata, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Di langit, di bumi, seluruhnya bertasbih kepada Allah. Tasbih itu atas perintah tasbih, dia taat perintah. Di Islam.
Itu. Cuma disebut ayat ini lebih mudah difahami adalah Islam yang mana adanya menjadi agama. Dan bila disebut agama, bukan Islam ini dikhususkan untuk agama ni Islam yang terakhir. Nabi SAW. Tetapi kata ulama, daripada zaman Nabi Adam AS, itu dah bermula di Islam buat manusia. Cuma soalannya, siapa yang ajarnya Islam buat Nabi Adam? Jawapannya Allah. Siapa ajar Islam kepada Nabi Adam? Allah Subhanahu Wa Taala. Wa Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar macam-macam nama kepada Adam. Asma', nama-nama. Dan nama-nama yang dikaitkan di situ kata ulama, nama-nama yang ada hubungan dengan sifat-sifat Allah. Kerana Islam terbina dikenal melalui sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ajar agar ada dapat rezeki minum, mandang, Maha memberi rezeki yang menjadi adab. Al-Matin itu diberi rezeki, dijamin bekalan rezeki sampai ke ajal. Al-Matin juga adalah Al-Hafiz yang Maha memberi ada rezeki-rezeki dah sampai dah ajal tiba. Al-Muqtadir begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala pada yang Al-Matin, dia yang menetapkan akan rezeki buat kita. Sehingga dia juga membalasi segala daripada amal kita hanya dengan satu nama Al-Matin. Jadi itulah Islam. Sebab apa? Sifat Allah kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud. Itu yang disebut walau karihal kafirun, sekiranya di kalangan orang-orang kafir memang kariha. Dia tak suka. Cuma soalannya kebencian yang manusia adakah boleh mengubah Islam tu? Apanya tidak. Contohnya hasad dengki seseorang boleh mengubah diri dia daripada baik jadi jahat kerana hasad dengki? Tidak. Apatah lagi Islam. Contoh ini, Rasulullah dipukul, dipindas, dizalimi, Rasulullah diperangi. Adakah dapat yang mengubah ataupun beri kesan pada Rasul? Jawapannya tidak ada. Tidak ada. Itu maksudnya bahawa Rasulullah itu Islam. Maknanya adalah tidak ada siapa yang boleh mengubah Rasul. Seperti mana tidak ada siapa boleh mengubahnya agama Islam. Itu maknanya. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Ialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul, itulah Rasulnya Nabi Muhammad SAW bil huda, dengan membawanya hidayah petunjuk. Dan ulama al-huda ini seperti firman Allah, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Itu adalah Al-Quran Al-Karim. Dan Quran itu syifaan, hudan, burhan, nuran. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa nuran mubina. Wahai manusia telah datang kepada kamu burhan. Burhan itu adalah mukjizat. Quran adalah mukjizat. Wa nuran mubina, dan cahaya yang sangat terang yang menjelaskannya. Iaitulah maksud isi Al-Quran itu sendiri. Bil huda itu maksudnya. Wa dinil haqq, dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Rasulullah disebut sini al-dinil haqq, untuk menunjukkan ada agama dinul batil, lawan dia. Maknanya agama al-haq adalah Islam. Selain pada Islam, walaupun disebut agama akan lidah manusia, kefahaman manusia, tetap dia al-batil, sebab lawan pada al-haq adalah al-batil. Oleh kerana itu tidak boleh mengiktiraf selain pada Islam. Itu sudah akidah. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah sebagai dalil, kita tidak boleh mengiktiraf, tidak boleh menerima ada agama yang lain yang Allah terima. Ataupun kita tidak juga boleh terima dan terima agama itu juga sebagai agama yang perlu ada dalam dunia. Tidak demikian. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, manusia itu seluruhnya ummatan wahidatan. Satu agama, satu umat.
Tuhan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila datangnya hasutan syaitan, bisikan syaitan, sehingga mereka pun jadi sesat. Bila jadi sesat, buatlah macam-macam agama. Liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi, agar dizahirkan, sebagai ulama kata, agar yudhhirahu adalah dimenangkan dan diangkat Islam itu 'ala ad-din kullihi, atas seluruhnya agama. Ulama akidah ada sunnah wal jamaah kata bahawa agama lah, kalau disebut agama yang selalu disebut agama gitu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam Quran sebagai agama sebagai nisbah, bukan hakiki. Itu perlu kita ketahui. Kerana Allah berfirman, inna dina 'indallahi al-Islam. Yang Allah hakikikan, maknanya agama yang hakiki, yang benar, hanya Islam. Okey. Selain pada Islam, orang-orang disebut agama itu nisbah dan bukan hakiki. Itu bukan agama yang sebenarnya. Itu kita kena tahu. Jadi bila disebut dia liyudhhirahu kullihi, dan dimenangkan, diangkat kedudukannya akan Islam melebihi daripada agama-agama yang lain. Itu masuk daripada ini. Sebagai ulama akidah dan sunnah wal jamaah mengatakan bila disebut agama, lazimnya disebut antaranya Yahudi, antaranya Nasrani, antaranya Majusi, antaranya Sabi'in ataupun Sahibah namanya, antara juga adalah Dahriyah. Dahriyahnya maksudnya apa? Dia percaya ada masa, ada zaman, bahkan bermula kehidupan dengan masa, tapi mereka tak percaya pencipta masa itu Allah. Dia menolak pencipta itu Dahriyah. Sebab ulama kata 5 ini termasuk juga Islam lah. Islam saja yang benar. Sebab itu ulama-ulama tujuh, seperti mana neraka itu ada 7 pintu besar. Tingkatannya. Lalu ketua ulama kita di sudut akidah, daripada 7 topik itu tersebut, ada 6 yang mana dimasuki oleh agama-agama yang bukan Islam dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Lalu tinggal satu lagi neraka yang akan dimasuki oleh orang yang adanya tauhid. Adanya tauhid dan mereka itu diazab, cuma tidak kekal, dan satu ketika nanti dia akan dibawa keluar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini batuk-batuk ni anak dara tu masuk mesis tu. Dia jawab lah tu. Terima kasih Ustaz, saya balik dulu lah. Kita jumpa malam nanti. Tak tahu kat mana, barzakh ke, akhirat ke, kita cakap. Satu saja yang mana masuk neraka tetapi tidak kekal. Ini dipegang oleh ulama akidah dan sunnah wal jamaah kerana dia masih iman. Dan iman walaupun kecil sebesar zarah. Jadi kata ulama-ulama kita, walaupun apa saja nama agama yang ada di atas dunia, dia berpaksikan bersumber 6 agama yang sesat ini yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Antaranya Yahudi. Kemudian adalah Nasrani. Kemudian adalah Majusi. Kemudian adalah Dahriyah. Kemudian pula musyrik. Dan ada beberapa lagi sampai ke 6 semuanya, sehingga yang terakhir adalah Islam. Cuma kata ulama akidah dan sunnah wal jamaah, yang Islam ini ulama akidah lebih memandang golongan-golongan ini disebut sebagai khawarij. Mengapa agaknya golongan ini disebut sebagai khawarij? Berdasarkan hadis Rasul, dan Rasulullah perintah para sahabat berhati-hati. Kerana khawarij ini mengaku Islam. Sunnah yang telah berlalu sebagai sunnah, dia kata bid'ah. Lalu dihapuskanlah sunnah tadi. Bila saja umat Islam mengamalkannya, maka mereka kata kafir. Khawarij. Sehingga mereka memerangi kita kerana mereka melihat kita kafir kerana tak mengikut pandangan mereka, mazhab mereka. Itu yang berlaku. Kamu kafir sebab kamu tak turut kami. Kerana
Yang Islam saja iman, kalau buruk kami. Ini khawarij. Kalbin finnar, anjing-anjing neraka disebut dalam hadis. Khawarij. Bahkan pada zaman yang Sayyidina Ali jadi khalifah, Khawarij inilah yang memerangi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya, wahai Ali, adakah mereka kafir? Tidak. Tapi dia menentang kita. Itu yang ulama akidah Sunnah wal Jamaah mengatakan dia tak kekal yang neraka golongan Khawarij. Sebab dia itu cuma di sudutnya akidah dia lain. Tapi akidahnya belum menyebabkan mereka keluar Islam. Di sudut syariatnya Islam, syariatnya tak lain. Cuma tak menyebabkan mereka jadi kafir lagi. Itu je. Itu yang perlu kita ketahui. Dan Khawarij ini lebih dikenali sebagai pihak-pihak puak-puak yang suka mengkafirkan umat Islam. Pelik je, ini syirik pun. Kita baca ini Muriin ke mana penyembah kubur. Kita bergerak ke makam para nabi, makam Nabi Hud kat atas bukit, pergi orang kata kita orang tawaf dekat makamnya atas bukit dekat sebelum nama belajar dulu dekat rumah. Dia kata begitu. Padahal kita pergi ziarah sebab dia tahu naik kursi tawaf pula. Jadi kita kata nak kubur ini penyembah kubur, ini Khawarij. Ada hari ini paling ramai ini. Sebab suara mereka didengar. Sebab pun mereka ada tempat, ada kekuasaan, ada keteguhan. Tapi berhati mereka. Jadi kata ulama akidah Sunnah wal Jamaah akan ijtihad, bukan muhtamad ijtihad. Jadi ada pintu neraka, 6 akan dimasuki oleh Majusi, Nasrani, musyrikin, dan golongan-golongan yang etis sekalipun akan masuk ke dalamnya. Disebabkan golongan itu dia tak percaya pencipta, tapi dia percaya ini ada. Cuma yang cipta apa yang ada itu dia tak percaya. Itu dia disebut tahrikin, mulhid, kafir mulhid. Jadi adalah 6 tu. Tinggallah satu dimasuki golongan-golongan yang saya sebut dan jadi diazab. Akan tetapi mereka tidak kekal kerana adanya iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana akidah Sunnah wal Jamaah mengatakan sekiranya seseorang itu masih ada niat tauhid, tak syirik kepada Allah, ada iman walaupun sebesar biji sawi ataupun iman sebesar zarah, satu ketika nanti setelah dia diazab, dia dibawa masuk. Ini akidah Sunnah wal Jamaah. Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah kata tak masuk dah, kekal dan mereka. Berhentangan di sudah akidah dari Sunnah wal Jamaah. Walau karihal musyrikun, sekiranya golongan musyrikin memang tak suka, memang patut mereka tak suka kerana mereka musyrik. Kaedah dia begitu. Itu yang kalimah waw adalah in. Jadi apa maksudnya? Iaitulah walaupun orang-orang musyrik tidak suka Rasulullah itu, tetapi dalam masa yang sama mereka kenal itu Muhammad. Cuma mereka tak percaya dia Rasul utusan Tuhan. Dia tak menolak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Tidak tolak Muhammad Al-Amin, dia tidak tolak. Yang tu dia tak benci. Tapi bila sahaja Allah menyatakan alladzi arsala rasulahu bil huda, bahawa Quran wa dinil haq, itu marah besar mereka. Sebab disebutnya ad-dinil haq, maknanya bukan agama mereka, agama yang dibawa Muhammad. Ibasalah orang musyrik kan, dibawa oleh adalah agama baru. Itu bukan para nabi rasul dulu. Cuma buruknya agama para nabi yang terdahulu mereka penyembah berhala. Sebab disebutnya musyrikin. Cuma dalam hal ini ulama-ulama kita masih khilaf. Sekiranya Allah mengatakan walau musyrikun, orang yang
Nasrani yang tidak dikatakan syirik, maka termasuk sama mereka termasuk. Kerana kesyirikan pada bahagian kekufuran dan penolakan. Termasuk. Apa maknanya? Syirik itu sebuah kekufuran, itu juga sebuah kesyirikan. Apa maksudnya? Ini, Yahudi, Tuhannya Allah. Mereka akui. Yahudi, cuba adakah mereka musyrik? Ya, mereka musyrik. Mengapa agaknya? Kerana mereka kufur, menolak Rasul Al-Quran, kufur. Kekufuran itu dihukum dengan musyrik. Disudahkan dari sunnah wal jamaah. Itu pasal kalau ditanya, ni orang ahli kitab ni termasuk musyrikin? Ya, termasuk. Termasuk. Sehingga kita lihat mengapa mereka termasuk. Kerana agama mereka yang terakhir hari ini semua sepakat mereka perlu menyembah. Tapi bukan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musyrik. Yang awal-awal dulu saja yang tak musyrik sebab mereka ikut Nabi Rasul betul. Allah Tuhan, ini Nabi, ini Rasul. Ikut sungguh syariatnya. Ada solat, ada puasa. Ini yang kemudian sehingga mereka mengangkat Isa sebagai Allah. Kepada kabaran dari Naqalu, Inna Allah wa Isa bin Maryam. Kafirlah mereka mengatakan bahawa Allah itu adalah Isa bin Maryam. Lalu nak kata ahli kitab macam mana? Musyrik. Ya. Itu sudah akidah di sunnah wal jamaah. Oleh kerana itu, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang mensyirikkan Allah ini tidak suka, tetap juga tidak boleh memadam. Apa maksudnya? Kebencian orang-orang kafir pada kita, Yahudi, Nasrani, Majusi, tak boleh mengubah apapun Islam. Oleh kerana itu, orang Islam jangan perlu takut, gusar, gelisah. Kerana Islam tak akan mudah dipadam, ataupun Islam tidak akan pernah terpadam. Jangan pernah takut, kerana Islam milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik kita, milik Allah. Jadi kita siapa? Kita Muslimun, orang-orang Islam, maknanya berpegang mentauhid ke Allah, syariatnya Quran, Nabi-Nya Nabi Muhammad, beriman pada akhirat. Jadi itulah nama Muslimun. Tentang iman pula ada kaitan dengan hari akhirat, perkara-perkara yang gaib. Itu sebagai tambahan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.